astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah taala sekalian, insyaallah kita akan mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wala haula wala quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah taala sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, ya, kita menyambung, ya, program ibadah kita baik yang fardu maupun yang sunat. Ya, kita menyambung, ya, amalan kita supaya tak lain tak bukan kita mengharapkan, ya, supaya kita dapat istiqamah lah, ya, dengan amalan-amalan yang kita lakukan, dengan solat fardu secara berjemaah, ya, dengan zikir, dengan doa, dengan istighfar, selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan hari ini kita beramal dan kita doa esok lagi kita dapat beramal, ya, perkara yang sama, ya, mana-mana perkara yang elok kita minta doa pada Allah Ta'ala supaya sekurang-kurangnya kita maintain, ya, dan lebih baik lagi kalau kita dapat tambah lah, ya, lebih baik lagi kalau kita dapat tambah. Kalau tak dapat tambah amalan sekalipun, jangan sampai amalan yang buruk itu bertambah, na'udzubillah. Ya, jangan sampai amalan yang buruk itu bertambah. Maka antara cara untuk mengelakkan amalan buruk, ya, hobi yang buruk, kebiasaan yang buruk menjadi bertambah, ya, dalam kehidupan kita ialah mengistiqamahkanlah, ya, istiqamahkan, meneruskan program amal ibadah yang soleh yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, makanya pada malam ni biiznillah taala kita nak menyambung, ya, bacaan al-Quran kita sebagai meneruskan, ya, program takmil lah, ya, takmil secara bulanan, insyaallah. Maka kita sambung bacaan kita pada malam ini pada surah Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, pada surah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Last kali hari itu kita baca pada muka surat 256, ya, last kali hari itu kita baca pada muka surat 256. Wa firman Allah Ta'ala pada ayat yang ke-7, ya, firman Allah Ta'ala pada ayat yang ke-7, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Itu ayat terakhir kita pada bulan lepas lah. Baik, makanya pada malam ni kita nak sambung bacaan kita pada ayat nombor 8 dan 9. Ya, kita nak sambung bacaan kita pada ayat nombor 8 dan 9. Tapi sebelum itu, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya mohon jasa baik tuan-tuan puan-puan semua, masjid, pengurusan Masjid Karyah Kampung Sawah Sunggala ni, saya perhatikan kalau nak dibandingkan lah, ya, kalau nak dibandingkan dengan masjid-masjid surau-surau yang lain, ini antara masjid, ya, antara masjid yang istiqamah dalam bab rekodkan kehadiran, ya, dalam bab merekodkan kehadiran. Kalau tak salah saya lah, ya, kalau tak salah saya, sebelum PKP itu dah tulis nama dah, dah tulis nama dalam buku. Masya-Allah, tabarakallah, ini satu usaha yang baik. Walaupun saya tahu nombor satu tulis nama kat buku tu tak ada dapat duit dah. Confirm lah tu, ya. Confirm lah. Tu yang pertama. Yang kedua, buat apa tulis buku, buat apa tulis nama dalam buku tu, Ustaz? Malaikat kan dah tulis nama kita dalam buku. Oh, sah, hebat jawapan tu kan. Tinggi akidah tu. Dia macam ni, tuan-tuan. Dia sekadar nak rekodkan kehadiran saja, dan alang-alang dia memberi makluman, ya, alang-alang dia bagi makluman kepada Paid PD lah,
ya, pejabat agama Islam daerah Port Dickson yang nak maklumkan bahawa jemaah sentiasa ramai. Macam tu. Ya, dia nak bagi tu pada Mains, ya, dia nak bagi tu pada Pait PD, ya, masjid ni memang sentiasa imarah. Ya, masjid memang sentiasa imarah. Makanya kalau dapatlah bantuan, ya, kalau dihulurkanlah sumbangan, ya, bantuan dana kepada masjid ni, orang nampak berbaloi. Bukan tuan-tuan perempuan saja yang nampak berbaloi, tuan-tuan jemaah tahulah berbaloi tak berbaloi kan, dapat bantuan daripada apa dan kemudian gunakan balik. Ya, ala kulli hal nak bagi tu pihak pengurusan negeri lah, senang cerita. Ya, dan juga membantu kepada kami sendiri untuk kami report kepada pejabat agama. Ya, dia banyak antara hikmah lah, ya, tapi lebih pada saya, ya, saya nak sebut antara pada kami guru-guru takmir ni, contoh saja. Ya, kalau seorang guru takmir satu tempat biasanya sedia ada 2 orang guru takmir. Kalau tak salah saya lah, ya, peraturan takmir di negeri, satu masjid atau satu surau tu dia akan ada sepatutnya sekurang-kurangnya 2. Sekurang-kurangnya 2 orang guru takmir. Kan? Jadi katalah, ni cakap untuk kita orang, bukan untuk haji-haji najah-najah semua ni, bukan. Katalah kalau guru takmir A 50 orang, contoh 50 orang. Setiap kuliah 50, 55, 60, paling kurang 40. Ramai dah tu. Tiba-tiba guru takmir B, ya, guru takmir B 20 orang je. Kan? Boleh-boleh je. 10 orang. Mujur datang 3 orang, 5 orang. Kan nampak beza tu? So, rekod macam tu akan sampai kepada pengurusan, ya, pada Pait, pada Mains. Kenapa agaknya yang seorang lagi ni sikit? Macam tu. Ya, dia ada ajar yang bukan-bukan ke? Kan? Cara mengajar dia tak betul ke? Terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah ke? Dia ada isu, tuan-tuan, dia ada isu, tapi saya pun tak tahu sangatlah, saya tak korek sangat dan saya pun malah nak masuk campur sebenarnya. Tapi yes, dia akan bagi makluman secara tak langsung. Bila ambil buku rekod tu tengok, oh hai, kan, yang ni pula 50, ini 100. Oh, ramai tu. Jadi ala kulli hal kita boleh nampak sambutan dan kita boleh kaji kalau ada masalah, ya, kalau ada masalah. Jadi maka sebelum kita mulakan bacaan kitab ni, insya-Allah saya mohonlah, ya, jasa baik tuan-tuan perempuan semua, pas-paskanlah buku tu. Ya, pas-paskanlah buku tu. Ya, pas-paskan aja dan minta tolong tulis. Saya faham ada yang tulis BS. BS. BS tu apa? Bandar Senggala. Tak nak tulis halaman. Tak apalah, jangan risau. Kalau betul-betul kita orang nak korek maklumat, kita orang akan hantar orang, Pait akan hantar orang, ataupun guru takmir sendiri akan temu ramah seorang-seorang. Takut tuan-tuan tak lagat nak layan kita orang aja nanti. Ya, tak apa. Tulis nama sudah, kan? Tapi kalau jangan bagi gelaran lah kot. Ya, jangan bagi gelaran. Ya. Bukan nama sebenar, Ahmad Stroke. Jangan gitulah, teruk pun nama itu. Bolehlah nama elok sikit, kan? Haji Kamarudin ke? Kalau rasa Kamarudin ada 2 orang, buruhlah seorang, ya, Kamarudin Ahmad, Kamarudin Rosli contohnya, kan? Macam tu, ya. Kalau boleh elakkan nama gelaran. Saya ambil gambar tu, saya tunjuk dekat pegawai takmir PD. Ni apa tulis nama macam ni? Mana saya tahu? Bukan saya tulis. Dia yang tulis. Nak ambil macam mana? Boleh, tuan-tuan, nama simple sudah. Kalau nama tu tak berulang lah. Kan? At least bila saya sekurang-kurangnya bila saya tanya pengurusi, ni siapa ni Ji? Oh, haji yang itu. Oh, haji yang ini. Senang kita nak cam, ya. Jazakumullah khairan katsiran. Itulah secara ringkas saja berkenaan dengan fadilat menulis nama dalam buku kehadiran. Ada juga fadilat tu. Wallahu a'lam. Okeylah. Okey, jadi kita sambung pada surah Ar-Ra'di. Pada surah Ibrahim. Ya, surah Ibrahim. Baik, kita sambung pada ayat nombor 8. Ya, kita sambung pada ayat nombor 8. Ya, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana tuan-tuan boleh tengok pada zahir, ya, ayat ini, ayat nombor 8 ni lebih pendek daripada ayat nombor 9. Tak apa, kita baca dulu. Wa qala Musa in takfuru. Saya ulang. Wa qala Musa, 4 harakat, ya. Kita amalkan bacaan kita sebanyak 4 harakat. Walaupun boleh baca 2, 3, 4, 5, 6, kita pilih 4 sudah. Ya, dan 4 harakat itu hukum untuk perkataan ini namanya mad jaiz
munfasil, ya, mad jaiz munfasil. Wa qala Musa in takfuru, nun mati nun sakinah bertemu dengan ta ikhfa hakiki, kita baca dengung sebanyak dua harakat. In takfuru antum, ini adalah waw jumpa hamzah, bukan alif jumpa hamzah. Maka waw jumpa hamzah, takfuru satu perkataan, antum satu perkataan. Sekali lagi mad jaiz munfasil. Sama juga macam ni. Kat sini kita baca 4, sini pun kita baca 4. In takfuru antum. Sekali lagi kita jumpa ikhfa hakiki sama macam in takfuru tadi. Antum wa ma fil ardi jami'a. Wa ma fi. Sekali lagi nun mati jumpa fa, kita baca dengung 2 harakat dan nama hukum dia ikhfa hakiki. Dah 3 dah tu Dah 3 dah ikhfa hakiki. Ma fil ardi. Fil ardi alif lam qamariyah. Izhar qamari. Al ardi ra tebal, ya, ra mufakhamah, ra tebal. Al ardi jami'an tanwin. Tanwin jumpa dengan fa untuk kali keempat. Kita jumpa ikhfa hakiki. Fa innallah nun bersabdu wajibul gunnah. Fa innallaha lafzul jalalah la ghaniyun hamid, tanwin jumpa ha, izhar halki, tidak ada dengung. Hamid, kita mengamalkan berhenti sebanyak dua harakat dan nama hukum dia mad arid lis sukun. Baik, kalau kita tengok, ya, dengung saja ada 5, ya, 1 2 3 4 5 dengung. Baik, pendek ayat ini boleh tak kita potong, sebab banyak dengung, banyak juga nak kena tahan nafas. Kalau kita nak potong pendek, dan insya-Allah kejap lagi kita potong 2 ayat ini, kita baca macam ni tuan-tuan. Wa qala Musa in takfuru antum. Stop. Berhenti pada antum. Ambil semula in takfuru. In takfuru. Ustaz, kalau ambil daripada in takfuru, dia akan ulang balik dengung sebanyak 5 kali. Betul. Sekurang-kurangnya tak adalah kita nak ulang balik 4 harakat dekat sini. So insya-Allah nafas kita lebih cukup, ya, untuk ayat nombor 8 ni lah. Baik. Kita teruskan tuan-tuan, ya. Kita akan mulakan dengan bacaan. Insya-Allah kita mulakan dengan bismillah. Ready tuan-tuan? 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Musa in takfuru antum. Berhenti, ya. Ambil balik daripada in takfuru. Ready tuan-tuan? 1 2 3. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita baca ayat seterusnya, ayat nombor 9, saya bacakan terjemahannya terlebih dahulu. Ya, maka berkatalah Nabi Allah Musa alaihi salam, in takfuru, sekiranya kamu kufur, ya, sekiranya kamu kufur, antum wa man fil ardi jami'a, sekiranya kamu dan semua orang yang ada di atas muka bumi ini semuanya mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah taala itu laghaniyyun hamid, maha kaya lagi maha terpuji. Baik tuan-tuan, kita teruskan pada ayat nombor 9 insya-Allah. Ya, kita akan terus masuk pada ayat nombor 9, ayat yang lebih panjanglah. Alright. Untuk ayat nombor 9, alam ya'tikum, mim mati jumpa dengan nun izhar syafawi, tidak ada dengung. Asalkan izhar tak dengung, senang je. Ya, sebab tu hukum izhar ni jarang orang nak sebut, ya. Baik. Wa alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuh. Ya, dekat sini ada beberapa pilihan untuk berhenti. Saya pilih berhenti pada qaumi Nuh. Baik. Ambil semula qaumi. Qaumi Nuhin idgham ma'al gunnah wa 'adin idgham ma'al gunnah wa Thamud berhenti qalqalah. Kat sini ada 3 titik ni Ustaz. Ya, ada 3 titik, kat situ pun ada 3
3 titik. Saya ingat kebanyakan mushaf resam Osmani yang standard, dia meletakkan tanda tersebut. Menunjukkan hukum harus berhenti pada salah satu. Ya, berhenti pada salah satu. Sama ada kita berhenti pada wasamud, berhenti kat sini, yang ini pula sambung. Yang ini pula kita sambung. Wallazina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Stop. Berhenti dekat situ. Ataupun panjang sikitlah yang ini. Qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud wallazina min ba'dihim, berhenti. La ya'lamuhum illallah. Macam tu cara yang diajar oleh para ulama. Saya nak tambah sikit. Kalau dari sudut zahir maksud ayat Quran ini, harus ayat ni saya tak kata semua ayat tau. Daripada zahir ayat ini, maksud ayat ini secara umum harus kita berhenti wa 'adin wa Thamud. Tak ada. Sorry. Minta maaf, saya tarik balik ya. Wallazina min ba'dihim tak boleh berhenti tukar tangan ting. Sorry. Minta maaf. Wallazina min ba'dihim, stop. Kita dah berhenti kat sini, lepas tu kita berhenti kat sini pula. Dia tak jadi. Maksudnya tergantung. Saya minta maaf. Bukan ayat ni, bukanlah. Dia ada ayat lain, ya, bukan ayat ini. Ya, kalau ayat ini dia kena berhenti pada salah satu, barulah nampak ayat itu tidak tergantung. Minta maaf ya. Baik. Makanya kita ulang balik, kita akan berhenti pada qaumi Nuh. Stop. Ambil balik qaumi Nuhin sampai wa Thamud. Yang ini kita baca sampai wallazina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah, sampai situ. Baik. Teruskan tuan-tuan, ja'athum. Ja'athum 4 harakat mad wajib muttasil. Amalan kita 4 harakat. Ja'athum rusuluhum, mim sakinah bertemu dengan ba. Ya, ikhfa syafawi dengung sebanyak 2 harakat. Bil bayyinat. 3 perkataan saja Ustaz, boleh. Ya. Ja'athum, telah datang kepada mereka, rusuluhum, rasul-rasul mereka, bil bayyinat, dengan kebenaran. Stop. 3 perkataan saja, boleh berhenti dekat sini. Teruskan yang ini. Faraddu aydiyahum fi afwahihim. Yang ini confirm kita berhenti dekat sini. Afwahihim, faraddu 4 harakat mad jaiz munfasil. Aydiyahum fi, mad jaiz munfasil sekali lagi, berhenti pada afwahihim. Teruskan, waqalu, mad jaiz lagi, waqalu inna kafarna bima ursiltum bihi, mad silah qasirah, wa inna lafi syakkim mimma tad'unana, 4 harakat mad jaiz munfasil, ilaihi murib. Baik. Tuan-tuan puan-puan, daripada waqalu sampai ke murib, panjang tu. Ini adalah ucapan orang kafir. Orang kafir sepenuhnya. Maka boleh atau tidak kita potong pendek? Ada yang mengatakan berhenti pada bima ursiltum bih. Berhenti dekat bih. Okey. Kalau waqalu sampai ursiltum bihi, okey, tak ada masalah maksud dia. Tapi kalau sambung, teruskan. Wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib, dan sesungguhnya kami merasa syak, wasangka kepada apa sahaja yang kamu panggil. Ya, kami was-was, kami tak yakin dengan apa yang kamu dakwahkan kepada kami. Itu ucapan orang kafir. Maka kalau kita berhukum berhenti dekat sini, daripada waqalu sampai sini okey. Waqalu inna kafarna bima ursiltum bihi, berhenti kat sini, no problem, tak ada masalah. Dia yang jadi khilaf ulama ialah ambil daripada wa inna, baca sampai habis. Ada ulama yang mengharamkan. Haram sebab apa? Maksudnya tak elok. Saya tahu betul ini ayat orang kafir dulu. Tapi bila kita baca, seolah-olah kita yang cakap.
Kami tak percaya. Apa saja yang Nabi sampaikan, apa saja wahyu Nabi dapat, kami tolak, kami was-was, kami tak yakin. Boleh ke cakap macam tu? Tak boleh. Maka ada ulama yang kata tak boleh ambil daripada wa inna. Memandangkan ayat ni panjang, kita ambil pada qaul yang lebih ringan. Ya, qaul yang lebih ringan iaitu qaul yang harus waqaf pada mana-mana tempat dalam Al-Quranul Karim. Ya, berhenti pada mana-mana sebab Al-Quran adalah Al-Quran, dia kekal sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini bukan ya, dia lebih kurang sama macam hilah syar'i. Ya, hilah ya untuk mengelakkan perkara yang salah, ya, daripada melakukan perkara yang salah. Dia ala kulli hal memandangkan ada qaul ulama yang mengharuskan sedemikian, so kita berhenti sajalah. Ya, potong pada ursil tumbih, kemudian kita baca terus. Tak larat kita tuan-tuan. Ya, nak ambil daripada waqalu baca sampai murid. Ya, baik. Ala kulli hal, mudah-mudahan ya Allah Taala bagi kita kemampuan untuk membaca Al-Quran dengan sebaiknya, insya-Allah taala. Baik. Barulah kita masuk pula pada bacaan ayat Quran yang seterusnya, iaitu pada ayat nombor 9, insya-Allah taala. Ready tuan-tuannya? 1 2 3. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuh. Ambil balik qaumi Nuhin. Berhenti pada Samud. Ready tuan-tuan? 1 2 3. Qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud. Qalqalah besar, Okey, kita teruskan walladzina sampai illallah. 1 2 3. Walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Faraddu aydiyahum fi afwahihim. 1 2 3. Wa qalu inna kafarna bima ursiltum bih. Okey. Teruskan wa inna, ya. 1 2 3. Wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Baik, selesai bacaan kita dan kita ucapkan juga wal a'yadzu billahi min zalik. Ini seperti mana saya sebutkan sebelum kita baca tadi, ini adalah ungkapan orang kafir. Totok, confirm punya orang kafir yang cakap. Maka kita ucapkan ucapan tersebut. Dalam pada itu kita faham apa yang kita baca dan kita niat pada Allah Ta'ala, kita minta pada Allah Ta'ala supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim tadi, ya. Na'udzubillahi min zalik. Baik. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, itu sajalah kot 2 ayat kita pada malam ini. Mari kita teruskan pada bahagian terjemahan dan tafsiran untuk ayat nombor 9. Allah Ta'ala berfirman, alam ya'tikum, tidakkah pernah datang kepada kamu naba'u, ya, berita-berita besar, big news, berita khabarun, berita penting ataupun berita mustahak ataupun berita yang sangat-sangat dia tak semestinya viral, tuan-tuan, ya. Berita penting lah kita kata, ya, berita penting. Dalam bahasa Arab dinamakan sebagai naba', ya, dinamakan sebagai naba'. Naba'ul ladzina min qablikum, cerita-cerita, berita-berita orang-orang yang berada sebelum kamu, yang pernah datang, pernah wujud sebelum kamu. Siapakah mereka? Qaumi Nuhin, kaum Nabi Nuh alaihi salam, wa 'adin ya, kaum 'Ad, wa Thamud, dan kaum Samud, walladzina min ba'dihim, dan juga orang-orang selepas mereka. Orang-orang selepas mereka, ya. Tak apa, sekejap lagi kita tengok dia punya huraian tafsiran dia. La ya'lamuhum illallah, tidak ada yang betul-betul tahu tentang keadaan mereka, cerita mereka yang sebenar, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ja'atuhum rusuluhum, telah datang kepada mereka utusan-utusan, ya, utusan-utusan dalam kalangan mereka sendiri, bil bayyinat, dengan tanda-tanda kekuasaan ataupun tanda-tanda keterangan Allah Ta'ala. Faraddu aydiyahum fi afwahihim. Yang ini ada satu tafsiran yang agak menarik pada ayat ini.
Faraddu aydiyahum fi afwahihim, lalu mereka meletakkan tangan mereka ke mulut mereka. Meletakkan tangan mereka ke mulut mereka. Jadi kita tengok dia punya huraian tafsiran ulama pada perkataan ini, pada ungkapan itu. Waqalu, dan mereka juga berkata, inna kafarna, sesungguhnya kami kufur, kami tidak percaya, bima ursiltum bih, dengan apa sahaja wahyu, apa sahaja berita yang kamu datang, yang kamu diutuskan dengannya. Wa inna lafi syakkin, dan sesungguhnya kami berada dalam keadaan ragu-ragu, mimma tad'unana, terhadap apa sahaja yang kamu serukan kepada kami. Murib, dan kami merasa dengan sebab Allahumma salli ala Muhammad, dengan sebab syak wasangka itu tadi, kami merasa gelisah. Kami merasa gelisah terhadap berita yang kamu ceritakan terhadap kami. Itulah dia sikit sebanyak terjemahan untuk ayat nombor 9. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, kita tengok secara ringkas untuk ayat nombor 8. Untuk ayat nombor 8, rupa-rupanya saya minta maaf lah sebab pada perkongsian kita yang terakhir bulan lepas, saya dah terbaca huraian untuk ayat nombor 8 siap-siap. Kalau tuan-tuan puan ingat lagi perkongsian kita yang terakhir sebelum ini, saya bacakan sebuah hadis qudsi. Saya bacakan sebuah hadis qudsi iaitu Allah Taala berfirman, Allah Taala menyatakan dengan panjang lebar, wahai seluruh makhluk, sekiranya semua manusia, semua jin, apa saja makhluk yang ada di langit, apa yang ada di bumi, kalau kamu semua berterima kasih kepada aku, kerajaan aku tak akan bertambah. Kalau kamu semua buat perangai, semuanya kafir, semuanya tak nak beriman, kerajaan aku tak akan berkurang. Kalau semua kamu ni daripada zaman Nabi Adam sampailah hari kiamat minta kepada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala makbulkan semua permintaan kamu, semuanya Allah Ta'ala akan bagi kerajaan dan harta dan kekuasaan milik Allah Ta'ala, tak akan berkurang. Tak akan berkurang, melainkan sikit saja. Sikit saja kerajaan ataupun harta Allah Ta'ala yang akan berkurang. Sikit mana? Ambil satu jarum, cucukkan, masukkan dalam laut, angkat balik. Apa air, jumlah air yang melekat dekat jarum, itu yang Allah Ta'ala makbulkan semua doa. Itu yang Allah Ta'ala makbulkan semua doa. Kerajaan Allah Ta'ala yang tinggal kat mana? Laut Tuhan. Nak gambarkan kekuasaan dan kehebatan kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya dah bacakan pada minggu sebelumnya. Jadi saya ingat saya tak perlu ulang lagi. Itu pun dah ulang balik dah kan. Sekadar ulang kaji lah kot. Sekadar ulang kaji. Baik. Kita tengok pula pada ayat nombor 9. Sekali lagi kita sebut, minta maaf. Sekali lagi kita ulang pada ayat nombor 8. Sikit berkenaan ta'liq untuk ayat nombor 8 ni. Nabi Musa berkatakan, sekiranya kamu kufur, kamu dan semua makhluk yang berada di bumi, fa innallaha la ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah Taala itu maha kaya dan maha terpuji. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, hal yang sama yang kita belajar pada hari ini dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Hal yang sama yang kita belajar pada hari ini, iaitu yang telah disyarahkan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, iaitu Allah Ta'ala itu bersifat dengan al-istighna'u anil khalqi ataupun anil makhluk. Allah Ta'ala itu tidak perlu, tidak berhajat kepada makhluk. Sedangkan semuanya makhluk, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, baik yang berbadan, baik yang tidak ada jasad, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apapun bentuk mereka perlu kepada Allah, mereka berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akidah yang kita pegang. Jelas very simple tapi dia sangat penting. Baik. Terus kita beralih pada ayat nombor 9. Allah Taala menyatakan supaya kita bermuhasabah. Allah Taala kita minta kita supaya kita ni mengambil iktibar. Tidakkah pernah datang kepada kamu cerita-cerita yang penting tentang umat-umat yang terdahulu? Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Allah Ta'ala sebutkan 3 kaum. Allah Ta'ala sebutkan tiga kaum. Iaitu nombor 1, kaum Nuh. Kaum Nuh. Saya tulislah baru kita nampak dia punya perbezaan kan.
kaum Nuh. Kaum Nuh. Nombor satu. Nombor dua, kaum Ad. Ya, Ad lah. Kaum Ad. Ad. Yang ketiga, kaum Samud. Kaum Samud. Okay, saya eja THA. Ya, saya ingat kalau geng-geng orang orang Indon mungkin dia suka eja TS. Tak kisahlah mana-mana pun, ya. Yang penting kita sebut Sa. Huruf Sa. Baik. Kalau tuan-tuan puan-puan perasan, ni Allah Taala tak senaraikan banyak ni. Allah Taala bagi 3 saja. 3 saja. Ad bukan nama nabi, betul tak? Ad bukan nama nabi. Ad ialah kaum tu. Nabi dia apa? Hud. Nabi dia Hud. Ini kaum, ini nabi. Okey. Samud, siapa nabi dia? Samud bukan nabi. Samud nabi dia Soleh. Nak eja SALI boleh, SL tak jadi isu. Sekarang ni kaum Nuh, nama dia apa? Tengoklah daripada Al-Quran, daripada awal Fatihah, Fatihah tak cakap lah. Daripada Baqarah sampailah hujung Quran, kaum Nuh tak pernah diberikan nama. Tak tahu. Carilah, tuan-tuan tak akan jumpa punya. Ya, tuan-tuan hanya akan jumpa clue saja. Ya, Allah Taala hanya akan bagi beberapa nama yang bukan nama kaum ni. Allah Taala akan bagi nama bukan nama kaum ini, dan kita kena cari. Kalau kita rajinlah, kalau kita berminat dalam bab kaji sejarah, asal lama itu. Ikut jumlah jam ke macam mana? Ya. Allah Taala cuma bagi tahu beberapa nama tokoh, berapa tempoh lama Nabi Nuh tu hidup, ya. Dekat area mana, gunung mana, macam itulah lebih kurang. Gunung pun ada sebut satu tempat. Ya, Gunung Judi. Ya, Gunung Judi. Kaum ni Allah Taala tak pernah cakap. Kenapa Allah Taala nak suruh kita cari? Allah Taala suruh kita cari. Baik. Saya secara jujurnya sebagai guru takmir yang diberikan arahan bertugas dekat sini, saya tak jumpa kaum Nabi Nuh. Ya, siapa kaum Nabi Nuh yang sebenar saya tidak tahu. Walaupun Allah Taala sebut dalam surah Nabi Nuh, contohlah antara maklumat yang Allah Taala bagi dalam Al-Quran, Nabi Nuh ni antaranya kisah yang maklumat-maklumat yang terlibat pada zaman tersebut ada 5 berhala. Ni maklumat terperinci, orang ramai baca saja. Tapi dia tak perhati. Ini sebenarnya clue yang boleh bantu kita untuk cari siapa kaum Nabi Nuh yang sebenar. Ya, dalam Al-Quran, dalam surah Nuh, dalam juzuk nombor 29. Ya, dalam juzuk 29. Hujung-hujung surah tu tuan-tuan, surah Nabi Nuh alaihi salam, Allah Taala la tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghus wa ya'uq wa nasr. Dia bagi nama berhala je. Jadi kalau kita rajin minat dengan bidang arkeologi, bidang kaji sejarah, ceklah kalau ada dalam catatan sejarah 55 nama patung ni, kod-kod kita boleh jumpa mana-mana maklumat yang membawa kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Secara zahir kaum Nabi Nuh Allah Taala tak pernah sebut nama ayat dia. Baik. Kemudian satu lagi tadi saya kata antara kisah Nabi Nuh, ya, tempat yang Allah Taala sebut ialah Bukit Judi. Yang ini pun saya cakap terus terang, saya tak jumpalah. Ya, setakat yang saya baca, setakat yang saya belajar, ya, saya dengar ceramah, saya ikuti penerangan para ulama mana yang saya sempat, ya, tak banyak pun, tu 3 orang aja. Ya, tak tahu judi ni dekat mana. Tak tahu judi ni dekat mana. Ya, ada yang kata pergunungan Kaukasus, macam itulah lebih kurang. Allah alam tuan-tuan. Tak tahu. Memang tak tahu. Ya. Payah nak jumpa sebab standard nama tempat berubah. Ya. Jangan rasa pelik kalau nama tempat berubah maka kita lupa hilang tempat tersebut. Kalau zaman Nabi dulu ada area, saya bagi contoh lain. Kalau zaman Nabi dulu ada nama tempat, nama dia Syam. Ya. Kalau zaman Nabi dulu ada tempat nama dia Syam. Saya dah sebut dah benar ni.
Sekarang tuan-tuan cari Syam, takkan jumpa. Tuan-tuan tak akan jumpa Syam. Tuan-tuan akan jumpa Lebanon, Syria, Palestin, Jordan, Israel. Negara haram Israel tu pun termasuk juga tu. Kira-kiralah 1, 2, 3, 4 ataupun 5 negara sebenarnya adalah Syam. Orang hari ni tak pakai Syam lagi dah. Tak pakai. Ya, tak pakai. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ala kulli hal, oleh kerana nama berubah, maka kita payah nak cari. Ya, kita payah nak cari. Kalau zaman dekat-dekat, ya, kalau nama tempat itu terkenal pada zaman Nabi Isa, mungkin boleh cari. Kalau tempat itu pada zaman Nabi Allah Isa alaihi salam, itu senang kita nak cari. Contoh Baitul Laham kan? Baitul Laham. Ada tak Baitul Laham sekarang? Ada? Diorang panggil Baitul Laham, kita hari ni pun panggil Baitul Laham. Diorang panggil Baitul Maqdis. Ya, kita panggil Baitul Maqdis. Apa lagi? Orang putih dalam Bible diorang ada satu tempat nama dia Nazareth. Bandar ni ada lagi utara Israel. Utara negara haram Israel tu dalam bahasa Arab dipanggil sebagai Nasirah. Ini negara haram Israel. Tapi setakat kajian bancian yang paling baru, alhamdulillah 89 orang kat situ orang Islam. Masih lagi ramai orang Islam dekat area utara Israel. Ya, utara Israel. Dia yang kalau tuan-tuan puan-puan perasan yang banyak keluar berita apa? Tel Aviv kan, tebing barat, macam itulah lebih kurang. Tapi utara tu insya-Allah masih ramai lagi orang Islam. Ala kulli hal, saya bagi contoh yang ini pula sebab ini contoh nama-nama yang terkenal pada zaman Nabi Isa dan nama masih kekal pada hari ini. Nama masih kekal. Jadi kita senang nak cari. Untuk Nabi Nuh tak pernah jumpa tuan-tuan. Ya, ini sajalah. Baik, memandangkan Isyak pun dah masuk. Saya ingat tak sempat kot kita nak habiskan ayat ini. Saya nak kongsikan satu fakta sejarah tuan-tuan. Last. Satu fakta sejarah. Yang ni tuan-tuan puan boleh cari. Jangan risau. Orang putih pun dibuat kajian juga. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Dia cakap tentang seorang lelaki. Ya, dia cakap tentang satu dapatan sejarah. Kita kadang-kadang minat tak minat pun, tapi bila tengok macam kena je dengan Quran cakap, kita akan jadi berminat, kan? Sebab apa? Sebab terbukti Quran itu betul. Ya, walaupun Quran tak payah nak buat macam tu pun. Ya, orang dah jumpa, betul lah Quran cakap, orang akan bertambah iman. Satu dapatan sejarah yang agak terkenal, sangat terkenal kalau diikutkan. Epic of Gilgamesh. Saya tak pastilah, mungkin saya pernah tersebut kot benda ni dulu. Gilgamesh, ya. Kerajaan ini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, telah dikaji oleh, bahasa mudahnya, ahli sejarawan barat lah, ya, pakar-pakar sejarah, pengkaji sejarah daripada negara barat. Okey, dan mereka menyatakan, antara diorang jumpa papan batu je sebenarnya. Batu bersurat, batu bertulis, batu bersurat. Dia jumpa batu bersurat. Dia punya tulisan pun tulisan jenis paku. Paku macam ni. Paku lah ni. Kan? Huruf kita bukan paku ke Ustaz? Saya tak tahu lah huruf kita apa, tapi tulisan dia orang paku. Macam ni Punyalah gigih dia orang ni. Kadang-kadang kita kata dia orang tak ada kerja, tapi sebenarnya dia orang belajar. Dia orang kaji dan dia orang translate. Ya, dia orang terjemahkan apa tertulis dekat papan batu tadi. Saya baca lebih kurang tuan-tuan, dia punya terjemahan dia agak panjang, saya ambil sikit saja. Saya ingin mengisytiharkan kepada dunia. Ya, ni tertulis kat papan batu ni. Saya nak mengisytiharkan kepada seluruh dunia tentang kebaikan ataupun amal-amalan lelaki bernama Gilgamesh. Tu yang saya tulis nama tu, Gilgamesh. Dia ini adalah seorang lelaki
yang tahu banyak perkara gaib. Dia adalah seorang lelaki yang banyak tahu tentang perkara gaib. Dia adalah seorang raja yang tahu banyak negara dalam dunia. Dia adalah seorang raja yang tahu banyak negara dalam dunia. Dia adalah seorang yang sangat bijaksana. Dia banyak melihat perkara-perkara misteri dan tahu perkara-perkara yang tersembunyi. Tahu perkara-perkara yang tersembunyi. Dia menceritakan kepada kita hari-hari, beberapa hari sebelum berlakunya banjir besar. Hari-hari sebelum berlakunya banjir besar. Dia telah melalui perjalanan yang sangat panjang dan dia telah menjadi sangat letih. Ni, tertulis ni. Dia menjadi sangat letih dengan segala usahanya. Ya, dengan segala usahanya dan akhirnya dia kembali. Ya, akhirnya dia kembali dan dan tertulislah ceritanya pada seketul batu. Tulisan tu tulis dekat sekeping batu dan dia cakap ada cerita lain tertulis dekat batu. Tertulis dekat batu. Kalau cerita macam ni tuan-tuan, bijak dalam bahasa Arab kita kata apa? Hakim lah. Hakim. Ataupun kita belajar akidah ahli sunnah wal jamaah, sifat 4 nabi, betul? Sifat 4 nabi pula. 4 sifat nabi, terbalik. 4 sifat nabi apa? Fatonah, betul? Fatonah ni apa? Bijaksana, betul? Bijaksana. Apa lagi? Dia tahu segala perkara-perkara yang pelik-pelik dan perkara-perkara gaib. Nabi bukan tahu benda gaib ke? Wahyu daripada Allah Ta'ala, betul? Wahyu daripada Allah Ta'ala. Dan nak lagi best lagi, dia cakap apa tadi tu? Perjalanan yang sangat jauh. Nabi Nuh berapa umur dia? 950. Bukan 100 lebih. Ada yang kata 950 tu dia duduk dengan kaum dia aja. Lepas tu dia hidup lagi. 950 dia duduk dengan kaum dia saja. Lepas tu dia hidup lagi. Maknanya berapa umur agak-agak? Anggap lebih kurang 1000 lah. Anggap lebih kurang 1000. Tadi dekat saya bacakan tadi, apa terjemahan tadi? Dia kata orang ini sangat-sangat letih. Tuan-tuan, buka, ada masa nanti, bukan sekarang lah kot. Buka surah Nabi Nuh alaihi salam, baca awal surah Nabi Nuh. Baca awal surah Nabi Nuh atau baca semualah, senang cerita. Nabi Nuh cakap, "Ya Allah, aku panggil diorang, aku dakwah dekat diorang siang malam. Ramai-ramai dan seorang-seorang." Letih tuan-tuan. Saya datang kuliah takmir ni pun kan, datang kuliah malam-malam ni pun dah letih dengan jam. Sorry lah lambik tadi kan, ada jam teruk tadi. PD ni kan ramai orang, jadi letih. Ni pula Nabi Nuh alaihi salam, pasar pun dia berdakwah, ke rumah orang pun Assalamualaikum, nak cakap sikit bang, nak masuk Islam ni. Allah, letih tak letih? Letih. Sebiji macam yang tertulis pada batu tadi. Cuma tuan-tuan kena ingat ni, walaupun banyak benda yang nampak macam sama dengan Nabi Nuh, kita tak boleh kata Nabi Nuh adalah orang ini. Tak boleh. Sebab tak ada dalil yang kuat. Tu kena ingat tu. Kena ingat tu. Seperti mana kita tak boleh mandai-mandai, oh kaum Nabi Nuh nama dia sebenarnya sekian. No. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita tak tahu dan tak jumpa dia punya bukti. Ala kulli hal, ini antara dapatan para pengkaji sejarah dan masya-Allah tabarakallah, kisah yang agak menarik sebab sama macam cerita Nabi Allah Nuh alaihi salam. Siap cakap pasal banjir besar lagi. Siap cakap pasal banjir besar. Ya, baik. Ala kulli hal, Allah Taala lebih tahu, Allah Taala lebih mengetahui dan kepada Allah Taala kita serahkan segala urusan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan dan tanda-tanda kelemahan di saya sebagai hamba-Nya lemah ditangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran.